يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقة قوية يا رسول الله. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, lagi saya muliakan dan saya junjung Habib Hussein kita Al-Junaid, dan juga puan-puan sekalian yang mengikuti kuliah daripada pusat pelajaran Siti Khadijah, ya, Ummul Mukminin Siti Khadijah. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dilindungi daripada segala mara bahaya, daripada wabak, daripada segala balak, daripada segala fitnah. Semoga hati-hati kita semua ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang kita senantiasa. Semoga Allah Taala ubah keadaan kita dapat menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya. Semogalah Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita yang lalu, dan semogalah Allah Ta'ala kuatkan iman kita supaya jangan kita ulang segala kesilapan kita yang lalu. Dan kita bermohon kepada Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, supaya Allah Ta'ala pandang kita, supaya Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita merasa kehinaan kita, rasa kerendahan kita, menyadari akan kejeleknya diri kita, sehingga tidak kita merasa bahawa ada satu orang pun lebih rendah daripada kita, kecuali kitalah yang terlebih rendah daripada siapa jua hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan Maha Agung, Tuhan yang tak ada layak disembah kecuali hanya kepadanya saja, supaya Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahan daripadanya, dengan limpah daripadanya, mematikan kita apabila sampai ajal kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sambung kita kitab Syama'il. Kita baca kitab ni pasal nak kenal Nabi, nak cinta Nabi, nak sayang Nabi. Nak sayang Nabi. Orang, kita sayang orang lantaran sebab. Kita cinta kepada orang dua sebab. Yang pertama kerana baik perangainya. Yang kedua kerana baik budinya. Pada baginda sallallahu alaihi wasallam ada kedua-duanya. Paling baik perangai ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, paling baik budinya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita berlaku baik dan elok semua lantaran siapa? Nabi yang ajar. Sampai sekarang kita tahu sembahyang, tahu ngadap kiblat, tahu tutup aurat, siapa yang ajar? Atas budi siapa? Rasulullah yang ajarkan kita, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terpaling baik sekali akhlak. Jadi kita nak baca hadis-hadis, kisah-kisah yang dihimpun oleh Imam Ghazali dalam kitab Syama'il ini. Jadi kita kenal Nabi kita, kita cinta Nabi kita, kita hargai Nabi kita, kita muliakan Nabi kita. Kita pandang tinggi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan segala sifat-sifatnya itu. Fasal yang pertama pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpunkan oleh setengah ulama, dan memungut ia akan dia daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mulia kerana harta ke Nabi mulia kerana akhlak? Nabi bukan mulia kerana akhlak. Akhlak mulia kerana Nabi. Bukan Nabi mulia kerana akhlak tau. Akhlak tu sendiri tak mulia kecuali lantaran Nabi akhlak jadi mulia. Sebagaimana Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Hanya sesungguhnya aku diutus untuk memuliakan, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bermakna yang nama akhlak tu pun tak kira mulia kecuali Nabi yang set akhlak sepatutnya begini, tingkah laku sepatutnya begini, perangai sepatutnya begini, mulialah akhlak. Kalau tu kita tengok orang putih pun ada macam adab dia tekan, etiket kita bilang dia, tata cara dia, manners dia. Orang Cina pun dekat istana dia pun ada dia punya manners dia. Tak sama dengan manners Rasulullah. Tak sama dengan manners dan etiket dan adat dan adab dan budaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kerana apa? Nabi yang memuliakan akhlak. Jadi akhlak yang tak berteraskan apa yang diajar Nabi itu tak mulia namanya. Itu akhlak dan tingkah laku dan adab-adab yang dibuat-buat, rimas lagi kita tengok. Tapi yang apa yang diatur oleh Nabi semua, itulah yang mulia, itulah yang murni. Dan kita tengok sendiri, itulah perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang tunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam depan para sahabat-sahabat baginda, sehingga menjadi pengajaran bagi kita sampai sekarang ini, ya.
Untung ya, kita syukur kita Allah Ta'ala kenalkan kita kepada Nabi kita yang terpaling baik akhlak sekalinya. Dan telah berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih halim daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Halim tu apa ya? Halim ialah nama Allah Ta'ala. Jadi kita Abdul Halim. Halim ialah apa? Tidak lekas bertindak. Tidak lekas bertindak. Kalau hamba-Nya buat salah, kita ada buat salah tak? Kita mana ada buat salah? Kita semua bagus saja kan? Sebab itu kita dapat nikmat hari-hari. Betul? Wallah, kita ni tak kena apa-apa kerana Allah bersifat halim lah. Kita sendiri tahu, kita dah buat salah saja kita menggeletar, besok aku kenapa? Okey pula hari ni. Alhamdulillah rezeki masih dapat, badan masih tak demam. Dah buat salah, jadi jalan macam kucing, alim-alim kucing. Sekarang berdebos, semalam aku dah buat salah. Semalam aku dah buat maksiat. Allah, okey pula hari ni. Tak pula kita tengok hidung kita berbelang macam Pinocchio, kan hidung dia panjang kan. Cerita Pinocchio tu tak halim maknanya. Asal dia tercakap bohong je, hidung dia panjang. Itu nama tidak halim. Dia tindak dengan segera. Kita macam-macam kerana kita buat. Cuba dengar. Ini adalah bunyi apa? Bunyi monyet atas zinc. Monyet atas zinc, dung jalan. Tu begitu ya. Kita ni di kampung macam-macam. Sebab tadi baru lepas hujan. Dia jadi waktu petang dia makan sana sini, hujan dia jadi tak boleh keluar. Jadi ni sebelum maghrib hujan berhenti, jadi dia kena overtime sikit lah. Sebab itu patutnya waktu sekarang dia dah tak aktif lagi. Tapi dia dekat maghrib ni, kita di Batu Pahat, waktu rakaman ni sudah hampir maghrib ya. Pasal dia masih ada, hujan baru tedur. Jadi dia kena overtime. Siang tadi dia kena time off sebab hujan dia tak boleh habiskan punya kerja dia cari makan. Jadi ni disambung lagi ya. Baik. Halim, tidak lekas bertindak kepada hamba-hambanya. Hatta iblis yang jahat gitu pun Allah Ta'ala tak tindak dengan segera. Betul tak? Contohnya kita sajalah, kita tahulah kita dah buat macam-macam. Bahkan Allah Ta'ala masih beri rezeki hari-hari. Allah Ta'ala beri oksigen hari-hari. Allah Ta'ala beri pandangan mata hari-hari. Walau mata kita salah gunakan hari-hari, Allah Ta'ala masih beri mata kita boleh pandang mak bapak kita hari-hari. Mata kita masih boleh celik pandang jalan raya, pandang alam semesta hari-hari. Walaupun kita buat dosa dengan mata hari-hari. Lidah kita tak gunakan untuk baca Quran. Lidah kita tak gunakan untuk zikrullah. Tapi besok tak keluar pula lidah kita. Tu semua tu halimnya Allah Ta'ala. Ya, halim Ta'ala. Nabi sifatnya halim. Orang bikin macam-macam dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak marah. Nabi senyum, Nabi gembira saja. Banyak sangat cerita halimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat. Di antaranya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jirannya tu orang Yahudi. Jahat. Kalau Nabi keluar nak pergi masjid aja, dia kutuk Nabi, dia cerca Nabi, macam-macam tau. Kurang ajar, mulutnya jahat sekali ya. Tak cukup begitu, selalu taruhkan sampah sarap, duri-duri semua taruh biar Nabi menyakiti Nabi. Nabi tak pernah gaduh dengan dia pun. Bukan Nabi ni pengecut tau. Nabi di Mekah ya, Nabi tidak tindak pada orang kafir. Bukan pasal pengecut, bukan pasal Islam lemah. Itu jam pun kalau Allah Ta'ala bilang tindak, Rasulullah tindak. Dan itu jam Allah Ta'ala boleh bilang menang. Tetapi bukan itu taktik Allah. Taktik Allah ialah supaya Nabi dan umat Islam low profile. Maka begitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik dengan jirannya, tak apa-apa. Tak pernah gaduh, tak pernah apa semua. Satu hari Nabi balik tengok, tak ada sampah, tak ada duri. Berapa waktu tak ada. Nabi mula tanya, mana Fulan? Tak ada nampak, mana Fulan? Kalau kita kan bagus agaknya dah pingsan ke apa ke, dah jatuh bukit ke apa ke. Kalau kita lah ya, kita dah nyumpah dia macam-macam kan. Nabi bagi tanya pulaknya. Oh dia sakit, orang bilang. Nabi ketuk pintu rumah dia. Dia takut dia akan Nabi datang nak pukul dia tengah sakit. Pasal dia jahat sangat kan. Dia takut. Maka Nabi minta izin masuk. Mula-mula dia keberatan. Nabi bilang aku nak jenguk engkau. Maka masuk. Nabi tengok dia ketakutan. Nabi tanya, apa khabar engkau? Aku sakit. Ada orang ziarah kau? Tak ada satu pun orang ziarah kau. Kau orang pertama ziarah aku. Sebab apa? Geng dia pun macam dia, jahat juga. Jadi semua geng tak kisah. Maka tak ada siapa ziarah dia. Nabi tanya, kau dah makan? Tak mau. Aku ambilkan makan. Nabi balik ambilkan makan, kasih dia makan. Dia diam aja dia. Dia dah sihat, dia ketuk pintu rumah lagi. Rumah Nabi lagi sekali. Depan muka pintu Nabi, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah.
Aku nak saksi terhadapkan Allah dan aku nak saksi bahawasanya engkau adalah Rasulnya Allah. Dia bilang ketika kau buat baik aku dekat rumah aku tu, aku dah nak syahadat depan itu. Aku nampak terpesona aku dengan kebaikan kau. Salah betul aku mengganggu kau selama ini. Tapi aku tak nak ketika itu nanti kerana aku lemah, kerana aku sakit. Mungkin orang akan bilang aku kena pressure, aku kena bully. Tetapi sekarang aku dah strong. Nak gaduh lagi pun boleh. Tapi aku pilih untuk beriman padamu, wahai Muhammad. Maka masuk Islam. Nabi tak gaduh. Peristiwa hijrah ni, orang ada meeting. Diorang ada meeting, hari meeting tu tak ada orang lain boleh datang kecuali orang-orang top Quraisy saja. Top Quraisy. Tak tahu ada satu syekh daripada mereka tengok Syekh Najad. Siapa tu? Iblis. Dia bilang, apa sebab kau datang ni? Kita punya top secret meeting. Aku pun musuh Muhammad lah. Aku tahu korang meeting pasal dia kan. Jadi aku pun nak ambil dengar. Sama ada lagi satu orang luar. Siapa? Jiran Nabi ni yang baru masuk Islam ni. Dan diorang sikit tak halau dia. Pasal setahu dia ni memang musuh ketat Muhammad. Jadi nak dengar lah, tak apa. Tapi rupanya dia tu di samping Allah turunkan wahyu, di samping Sayyidina Jibril bawakan khabar, ini saudara mu'allaf ni menjadi Nabi punya informer. Jadi spy Nabi SAW. Dia datang, dia dengar meeting. Orang tak halau dia tau. Sebab orang tahu ni, dia ni musuh ketat Muhammad. Memang patut dia datang. Dengar, dia dengar meeting. Ya Rasulullah, dia orang meeting begini ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sampai bilang, ya Rasulullah, ada orang nak bunuh kau malam ini. Sayyidina Jibril pun kasih wahyu. Dan ini sahabat, dah jadi sahabat lah. Mu'allaf ini saudara baru ya. Kabarkan pada Nabi. Subhanallah. Lantaran apa? Sifat halimnya Nabi SAW. Halim. Banyak Nabi sifatnya halim. Salah satu contohnya, selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ada apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang sekarang Rasulullah dah wafat, rasa yang patut aku teruskan? Siti Aisyah bilang ada. Nabi asal petang keluar daripada Madinah. Nabinya tak makan hari-hari, tapi kasih makan orangnya hari-hari. Nabi keluar ke Madinah, ada satu orang Yahudi tua, Nabi kasih makan. Dah tua, buta pula. Dah buta, degil pula. Dah degil, bengking pula. Allah. Dalam Yahudi tua, buta, bengking, degil. Allah. Tak ada yang baik pada PL itu ya. Sayyidina Abu Bakar datang ketuk pintu. Apa engkau? Aku datang nak kasih engkau makan. Gitu ya. Sayyidina Abu Bakar suapkan dia. Kasar lah. Padahal Sayyidina Abu Bakar tu lembut ke kasar orangnya? Lembut, lemah lembut. Sayyidina Abu Bakar lemah lembut. Sayyidina Umar tegas. Sayyidina Abu Bakar lemah lembut. Kasar lah kau kasih aku makan. Yang selalu suap aku lemah lembut. Maknanya Nabi suap dia lembut ke kasar? Lebih lembut daripada Sayyidina Abu Bakar. Dengan lemah lembut Nabi suap dia. Mula Sayyidina Abu Bakar suap, dia mula cerita. Kau tahu tak, yang nama Muhammad tu paling tak berguna. Yang nama Muhammad tu begini. Sayyidina Abu Bakar sudah mendidih. Rupanya yang Nabi hari-hari suap dia dengan lemah lembut. Ini yang Nabi dengar hari-hari. Dia kutuk Muhammad. Semua begitu ya. Allah. Dan Nabi datang hari-hari suap dia dan Nabi tak marah dia pun. Tugas aku kasih kau makan. Tugas aku tak payah nak menegakkan membela diri aku. Sudah. Habis semua Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai tuan, kau tahu tak? Dia tanya, siapa yang kasih aku makan selalu tu? Dia bilang, orangnya dah meninggal. Kau tahu tak siapa yang kasih kau makan tu? Itulah orang yang kau kutuk. Setiap hari ketika dia suap engkau, kau kutuk dia begini. Itulah dia orangnya. Dia Muhammadnya. Menangis, dia menyesal. Terus masuk Islam tangan Sayyidina Abu Bakar. Kalau dia masuk Islam tangan Nabi jadi sahabat, tapi dia masuk Islam tangan Sayyidina Abu Bakar jadi tabi'in. Tapi pokoknya Nabi jolok mulut dia dengan sudu. Nabi kasih dia bubur mendidih ke? Nabi cekik dia ke? Nabi datang keluar daripada Madinah setiap hari kasih dia makan dengan lemah lembut sambil mendengar dia umpat Nabi. Ini buta yang tak sedar diri. Yahudi tua, buta, degil, jahat. Umpamanya bengking pulanya. Allah. Pun Nabi ada tindak tak? Nabi tak tindak. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya. Begitu. Paling halim punya manusia. Terhadap siapa juga? Dengan isteri. Dengar wahai kaum ibu. Ini bukan untuk anda tindak garang dengan suami, tidak ya. Dengar kaum bapa juga bahawasanya Nabi punya isteri-isteri semua boleh bicara tau. Bukan kau orang perempuan diam. Orang perempuan tak boleh. Amboi, siapa bilang orang perempuan tak boleh cakap?
Semua isteri-isteri Nabi boleh cakap. Ini bukan kita nak mengatakan isteri-isteri Nabi tu kurang ajar dengan Nabi tu, tidak ya. Bermakna Nabi izin mereka menyuarakan pandangan. Nabi izin mereka mengemukakan apa-apa. Siti Aisyah lagi, kalau tentang hukum pun dia tanya, ya Rasulullah, kan Tuhan dah ampunkan dosa engkau yang sebelum dan sesudah. Janganlah kau sembahyang sampai malam-malam, sampai mekak-mekak kaki. Allah, dia pula yang cadangkan Nabi macam-macam. Siti Aisyah. Semua isteri-isteri Nabi boleh bersuara dengan Nabi tau. Semua isteri Nabi boleh bersuara tentang hal luar rumah tangga, boleh bercakap, boleh bersuara. Dan kadang-kadang isteri-isteri Nabi debuk-debuk dada Nabi. Alah Rasulullah ni, panggil Rasulullah juga, tapi alah awak ni, Allah Rasulullah. Begitu juga. Sampai satu hari salah seorang isteri Nabi terjawab cakap Nabi. Bila? Depan mak dia tau, depan mak mentua. Ibunya marah, jangan begitu kau dengan Rasulullah. Tak apa ibu, lebih pada ini pun dah biasa juga. Lebih pada ini, Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersangat punya halim, sangat-sangat sabar, toleransi kita bilang, toleransi. Baik. Wa asja'an nas, dan adalah Nabi seperkasa-perkasa, itu seberani-berani dan perkasanya manusia. Berani ya. Orang biasanya kalau lemah lembut, dia tak strong tau. Biasa orang kalau tough, dia rough tau. Tapi Nabi boleh lemah lembut, tetapi Nabi tough. Begitu. Biasa orang kalau dia lemah lembut, dia plus lembik sikit lah. Tapi Nabi lemah lembut, tapi paling berani. Kalau musuh kita, saya suka tengok cerita perang. Rom dulu semua. Serombong perang dia sudah bunyi. Gendang perang pun pukul. Panji-panji perang pun kibar. Attack! Lu kuda. Wah, kuda. Raja dia kat depan. Tahu-tahu askar ke depan, raja kat belakang. Betul tak? Mesti begitu ya. Cerita-cerita Melaka kita pun gitulah. Hang jebat mengamuk saja, tuanku ke mana? Sembunyikan pindah ke rumah Datuk Bendahara apa semua. Begitu ya. Apa? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali serang gempur, yang mula angkat pedang, yang mula tentang beradu dengan orang-orang kufar ialah Nabi. Dan kalau dalam perang-perang mereka tak dapat lindung, seperti perang Hunain apa semua, mereka tak dapat nak lindung, tak dapat apa musuh hujam dari atas dengan panah daripada depan dengan tombak dan lembing apa semua. Mana mereka pergi? Berlindung belakang Nabi. Nabi dah umur tau, Nabi dah hampir 60 ketika tu umur Nabi begitu ya. Lah Nabi di Mekah saja Nabi dapat jadi Nabi umur 40. Di Mekah saja 13 tahun dah 53. Kat Madinah perang-perang semua Nabi kan dekat 60 punya umur. Yang muda-muda yang tegap-tegap lagi semua berlindung di belakang Nabi. Nabi tak lari, Nabi tampil, Nabi protect pada sahabat. Nabi tidak biarkan orang bawahnya derita. Nabi tidak biarkan orang bawahnya sengsara. Nabi tidak biarkan orang bawahnya menghadapi bahaya. Bahkan Nabi yang jadi galang gantinya. Nabi sebut, aku Rasulullah, aku daripada Bani Fulan. Musuh dengar suara Nabi gentar, mereka tak berani nak mara. Nabi yang protect pada sahabat tau. Dia tak ada lari nak sembunyi kat gua mana ke tiang mana ke pun tak ada. Belakang Nabi, ya Rasulullah, belakang Nabi yang berani. Pernah di Madinah sekali satu malam, ini kita cakap Nabi kita, hero kita. Jadi kita cerita hang tuah berani apa semua. Alhamdulillah, hang tuah punya berani tu ikut daripada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi seberani-berani orang. Di Madinah tiba-tiba malam dengar bunyi geger. Wah, bunyi riuh rendah. Kalau kita terus ada apa tu kita protect dulu. Jaga rumah saya. Amboi, kalau kita kan orang besar umpamanya. Nabi dengar begitu, Nabi yang keluar, Nabi capai satu kuda. Kuda siapa? Nabi pinjam dulu. Nabi nampak ada kuda orang, Nabi capai dulu, Nabi pinjam, Nabi pacu, kemudian baru sahabat-sahabat keluar. Ada apa? Nabi sempat round satu Madinah, Nabi round. Tak ada apa-apa. Everything okay. Kalau istilah kita lah, semua okey, tak ada apa-apa, dah masuk semua ruang masing-masing, tak ada apa-apa. Nabi yang pastikan semua okey, Nabi yang cek sendiri, Nabi yang pantau sendiri, Nabi yang suruh orang rehat, Nabi yang suruh orang masuk, Nabi yang jamin mereka tak ada apa-apa. Bukan mereka yang protect Nabi tau, Nabi yang protect mereka. Berani tak? Kalau kita duty kita pun kita nak ngelak, ajak geng dulu, mari. Rasulullah dengan sendiri. Berani Rasulullah, berani sekali ya. Berani sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sangat berani. Dan sebut tentang kuda itu padahal kuda lembik atau kuda tak sihat.
Kuda tu tak laju lah. Kuda bukan untuk orang racing ke, untuk orang bawa pergi perang ke tau. Tapi lepas Nabi naik, dia jadi kuda paling tangkas ke paling laju. Dan naik kuda, Nabi paling pandai naik kuda punya manusia dalam seluruh dunia, sealam semesta, Nabi lah. Dan naik kuda paling, dia ada pelana, ada kekang. Kekang tu apa? Kekang tu tali dia. Sebab tu bilang kekang hawa nafsu. Kekang hawa nafsu tu berarti kontrol hawa nafsu. Tak boleh sesuka-sukanya. Jadi ada kekang, ada pelana. Jadi bulu badan kuda tu kan berbulu. Kalau kita tak naik pakai pelana, kita boleh jatuh, licin. Dan kalau tak ada kekang, macam mana kita nak steeringkan dia? Berhenti apa semua. Nabi boleh naik kuda tanpa pelana, tanpa kekang. Dan Nabi boleh sambil panah, boleh sambil pedang, boleh sambil pacu, sambil apa semua. Dan kuda boleh faham Nabi nak belok kanan, nak belok kiri, nak ke depan, nak ke belakang, nak break, nak apa semua. Kuda boleh faham. Nabi kita di samping mukjizat, Nabi orang sangat mahir naik kuda. Dan itu menunjukkan keberanian baginda sallallahu alaihi wasallam. Tangkas Nabi naik kuda, begitu Nabi kita hero. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a heroic person. He's our hero, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang jadi nama umat Islam, khususnya wahai sekalian anak-anak Bani Jawi kita. Istilah kita, nama orang kita semuanya bila sifatnya kena berani. Tak ada yang nama takut, seram dengan musuh menggeletar. Tak ada. Patah sayap, tongkat paruh, kita tentang juga. Langkah mayat kita dulu, biar putih tulang jangan putih mata. Ya. Itu cogan kata kita. Yang nama kita orang Melayu, macam mana je takut? Cuba je takut. Salah. Takut bukan TAKUT. Macam mana dia takut? Macam mana? Macam mana? Bukan taklid kat Wouter pun salah. Bagi orang Melayu, disuruh eja takut, dipaksa eja takut, BERANI. Itu kita punya takut. Takutlah kamu. Takutlah kamu. Cuba eja takut. Kami punya takut ialah BERANI. Mau tahu? Itulah takut kami. Dalam orang Melayu, takut tak boleh dieja kerana tidak ada kenal perkataan takut. Kerana Nabi kita berani. Nabi kita berani, kita pun kena berani. Tidak ada kenal yang nama takut. Kalau orang paksa kita takut, bahkan keluarnya BERANI. Dia paksa lagi, eja takut. Keluar GASAK. Apa? Gasak. Itu kita punya takut kalau nak tahu. Begitu ya. Pasal Nabi kita berani, Nabi kita tak ada takut. Pantangnya dipantang. Baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhlaknya mulia, bukan samsing. Bukan samsing akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya halim, tidak terus nak tebas orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Hero-nya, beraninya Nabi. Ketika Nabi tengah perang, satu hari Nabi di bawah sebuah pohon, Nabi sedang berehat, tak tahu datang pihak musuh, datang bawa pedang, acu kepada Nabi. Siapa yang boleh selamatkan kau dari aku? Memang kalau orang biasa memang tak boleh selamatlah, dia dah hunus. Hunus tu apa? Hunus tu keluar daripada sarung, tinggal nak rodok saja. Jangan ada orang bilang, saya hunus pedang. Itu bukan hunus pedang. Hunus pedang tu gini. Saya hunus keris. Saya hunus keris. Hunus keris tu gini. Begitu ya. Kalau itu namanya rodok, tikam. Kalau dah orang lain dah kena, dia dah hunuskan pedang, tinggal nak tikam saja. Kalau orang lain memang tak boleh lari. Dia tanya, Nabi steady, Nabi tak takut. Siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku? Apa kata Nabi kita? Allah. Dengar perkataan Allah Ta'ala, ni menggeletar. Jatuh pedangnya. Dengar bunyi monyet sedang gedung-gedung atas zinc, atas bumbung rumah. Jatuh pedangnya, Nabi ambil pedangnya, Nabi acu dia balik. Siapa boleh selamatkan kau? Engkau orang baik, kau tentu tindakan kau mesti baik. Tahu pula dia, memang betul Nabi baik. Nabi terus kasih dia pedang, suruh dia balik. Itu aja. Kasih pedang. Paling-paling tidak ikatlah. Tawan dia lah. Tapi Nabi tak nak gaduh style gitu. Berani tak? Balikkan pedang. Balikkan pedang. Dia pedang hacu Nabi, dia nak pedang kan, dia balik. Tak takut Nabi, kasih balik dia pedang, suruh balik lagi. Kalau kita kan panggil, sahabat sekalian, tangkap dia, ikat dia kan. Nabi tak kata, berani Nabi, berani. Dan boleh tak dia buat? Tak boleh. Tak boleh tindak apa pada Rasulullah. Tercengang dia. Kita nak balik kepada, kita nak perang orang yang sebaik-baik akhlak namanya. Terus masuk Islam dan kabilah dia terus masuk Islam. Berani, pokoknya Nabi kita berani, tak gentar dengan musuh. Tak gentar dengan musuh. Baik, wa'adalan nas, seadil-adil manusia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seadil-adil manusia dalam pembahagian. Nabi bagi harta rampasan perang. Ada seorang sahabat mengatakan,
Ya Rasulullah, adil lah. Nabi bilang, kalau aku tak adil, siapa yang adil? Nabi siapa tak adil, siapa yang adil? Rasulullah dicakapkan begitu, seadil-adilnya manusia. Adilnya manusia, ya. Adil. Dengar kalau orang yang ada isteri 2-3. Adil dalam pembagian waktu. Hari kalau 2 hari sana, 2 hari sini. Sayogia yang nama hari jangan lebih daripada 4 hari giliran. Kecuali isteri awak jauh lah. Satu di Medan, satu di Sabah, satu di Europe. Itu lain cerita lah. Pandai-pandai awak tu. Kalau isteri sama-sama, paling-paling lewat sayoginya tak lebih 4 hari, 4 hari. Kalau 2 hari, 2 hari. Nabi punya adil dengan isteri-isterinya. Sampai Nabi sakit, giliran Aisyah. Nabi tak larat nak pergi rumah isteri-isteri, minta izin. Minta izin. Bukan Nabi arah saja. Aku duduk rumah Aisyah ya, aku sakit dia. Tidak ya, minta izin. Minta izin. Minta lepaskan izin mereka, Nabi duduk di rumah Aisyah. Adil tak? Adil. Sangat adil. Tak dengar sakit pun, saya tengah sakit lah, awak ni tak faham ke? Nabi adil. Minta izin juga. Bicara antara seorang Yahudi dengan Sayyidina Ali. Ada tengkarah. Dia ambil perisainya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang, ni aku punya. Dia bilang dia punya. Ngadapkan pada Rasulullah. Maka Sayyidina Ali dibicarakan, Sayyidina Ali nak mengaku, sebelah nanti dulu Ali. Ini Yahudi, Sayyidina Ali sedang duduk sebelah Rasulullah. Rasulullah, kau duduk sebelah dia. Jadi yang pendakwa dengan yang didakwa, dua-dua depan hakim. Hakim tak boleh sebelah. Tengok kalau mahkamah macam mana. Peguam bela dengan pendakwa raya kan depan hakim. Tak ada salah sebelah hakim. Sayyidina Ali suruh duduk sebelah. Yahudi tercengang. Alamak, ni menantu dia. Dia tak kasih duduk sebelah dia. Sama dengan aku, sama baris dengan aku. Baru Nabi bicarakan. Ada bukti kau punya Ali? Kau bilang kau punya. Ada bukti? Ada saksi? Tak ada. Dah kalau itu dia punya. Adil tak? Adil. Takkan Rasulullah tak tahu. Tapi adil, hukum zahir. Dia bilang, kalau begini cara kau punya pengendalian, aku masuk Islam. Dia tengok keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat adil. Sangat adil baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam segala apa pun Nabi adil, dan itulah diarahkan oleh Nabi untuk kita berlaku adil, ya. Dah sampai? Lagi 4 minit. Wa afan nas, dan Nabi lah terlebih memeliharakan agama daripada segala manusia. Afan nas ni gentleman, ya. Gentleman. Kalau kita gentleman, kita jaga agama kita. Dia ni tidak menunjukkan miskin, tak menunjukkan melarat sampai orang yang ada kan gitu, tunjukkan miskin, tunjukkan susah sekali. Sampai orang, kenapa awak kesian, susah, tak ada makanan, tak ada pakaian, orang ngantor baju kita, orang ngantor. Nabi steady. Nabi bantu orang walaupun dalam susah lagi. Nabi tidak menunjukkan miskin, ya. Dan melihara tentang agama. Ya, tentang memelihara ini juga, ya. Ada sebuah hadis Nabi tersebut dengan afan ni, ialah Nabi sangat jaga. Nabi mengatakan, berjagalah terhadap perempuan orang, nanti orang jaga terhadap perempuan kamu. Ibarat kata orang Melayu bilang, padang sendiri berjingkit-jingkit, padang orang berlari-lari. Kalau barang dia bukan main punya jaga, barang orang tu, jaga orang perempuan, nanti Allah jaga orang perempuan kau. Kita kenyit anak dara orang, nanti anak dara kita orang kenyit. Sebab ini perkara ini adalah hutang tau. Alhamdulillah, kita zina anak orang, satu hari nanti orang zina anak kita. Alhamdulillah min dzalik. Buatlah benda bukan-bukan. Khususnya perkara-perkara tentang kelamin ini, hutang tau. Pasti akan berlaku. Ada seorang pasti akan berlaku. Kau buatlah apa? Nabi paling jaga sekali dengan wanita, dengan apa? Maka sebab itu para sahabat pun jaga sekali dengan isteri-isteri Nabi, tak berani nak ceroboh. Ada satu orang kat rumah, ada khadamnya laki-laki. Khadam laki-laki kan dengan makcik tak campur gaul semua. Minta ulurkan barang semua di balik tabir, di balik itu saja. Khadam tempat dia pun lain. Kali pak cik tengah tak ada kat rumah, mak cik minta ulurkan barang. Dia ulurkan barang mak cik, dia pegang tangan mak cik dia.
suami dia punya apa, isteri balik, suami dia balik, isteri dia marah suami dia. Bang, awak cakap terus terang bang, apa dah berlaku? Apa yang berlaku? Apa awak dah buat kat luar? Cakap terus terang. Apa aku buat? Tak ada apa-apa aku buat. Dia yang kena sentuh, dia marah laki dia. Sebab dia tahu hadis Nabi buat. Cakap bang, cakap buat apa? Terus terang. Awak tahu tak, ini lantaran perbuatan awak lah. Saya tadi, tukang gaji kita sentuh tangan saya tau. Astagfirullah, tadi aku kat pasar, aku sentuh tangan perempuan jualan tu tadi. Nak perempuan jualan, dia kasih wang ke apa, dia kasih barang, aku sentuh tangan dia. Kat rumah serta-merta berbalas. Isteri dia sentuh orang. Begitu ya. Lepas tu kalau kita nak buat leluasa dengan orang, nanti orang buat leluasa dengan anak bini kita. Cermat dengan apa, anak dara orang, cermat dengan isteri orang. Nabi paling cermat. Ini makna cermat tu. Afan ni cermat. Bercermat pergaulan. Bercermat tingkah laku. Bercermat. Paling berpada-pada lah kita bilang tu maknanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setakat ini saja ya. Alhamdulillah dah 10 minit, cukup 30 minit ya, sebab kita tak boleh panjang-panjang, kita dah maghrib. Jadi kawan-kawan saya yang tolong rakamkan semua SOP, tak boleh keluar malam-malam. Jadi ini sebelum maghrib kita dah habis saja. Terima kasih banyak kawan-kawan yang budak-budak muda yang tolong rakamkan kita, hantarkan rakaman ini. Selamat jumpa lagi. Mudah-mudahan panjang umur. Jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.